Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Khairul Nazmi bin Muhammad Yusof selaku Ketua Kumpulan Hmm, 8. hmm, Dan di sini saya ada ahli kumpulan saya hmm. iaitu jap, siapa tu? Iaitu Auni, Adam Hazri, Alif Afandi, Ahmad Hmm, Mirza, Nur Siti hmm. Khadijah. Okey, terusnya. Seterusnya. Alright, ini tadi ahli kumpulan kami. Semua nama ada di sini. Okey, latar belakang kajian. Latar belakang kajian ni, kami lakukan kajian ini kerana ramai golongan pelajar kurang pendedahan terhadap etika dan peradaban. Jadi dengan adanya tumpuan tanya ya, Sir kenal ke Nurul Iman? Sebab dia Kenapa tentang Nur Iman? tak tahu dia nak masuk. Oh, dia nak masuk? Boleh, tak kisah dia nak dengar kot. Alright, alright. Izin. Oh, Minta maaf ya. oh itu saya Oh, lah. Ya, ya. alright. Kurang pendedahan dan penghayatan dengan etika dan peradaban. Oh, sorry. Okay, kita balik semula ya. Okay, latar belakang kajian. Kami lakukan kajian ini kerana ramai golongan pelajar kurang pendedahan dengan penghayatan etika dan peradaban. Kita boleh lihat sendiri, ramai pelajar sekarang ni terdedah dengan buli semua dan itu semua adalah satu perkara yang tidak bermoral bagi saya lah. Dan saya rasa bagi doktor juga. Um, jadi kami uh, mencari dan kami mendapati bahawa masyarakat Jepun ni kaya dengan etika dari segi moral dan dari segi semua. Kita selalu lihat orang Jepun kalau macam jumpa kita selalu tunduk. Lepas tu kalau apa-apa kalau kita tertinggal barang di Jepun masih lagi ada barangnya di tempat yang sama. Jadi dari situ kita orang rasa kita orang nak buatlah kajian ini. Kerana kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan impak yang positif apabila kami berjaya terapkan kepada rakyat Malaysia. Lepas tu kami dengan kajian ini kami mengenal pasti etika dan peradaban masyarakat Jepun yang diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kami mengkaji, kami search di internet, tengok di YouTube dan kaji buku-buku mereka bagaimana peradaban etika dan peradaban Jepun ni, bagaimana dia orang boleh menjadi satu negara yang hebat, satu negara yang maju di dunia. Lepas tu mengenal pasti kesan etika dan peradaban masyarakat Jepun kepada rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, kita orang buat satu kita orang buat satu kajian ini untuk mengkaji. Tapi apakah dia punya impak dia terhadap masyarakat Malaysia? Kenapa kita orang nak kaji bersungguh-sungguh? Jadi dekat sini dengan kajian ini kita orang akan memberikanlah sedikit sebanyak apa yang kita orang akan dapat jika masyarakat Malaysia um, mula beretika seperti masyarakat di Jepun. Okey, seterusnya. Okey, sejarah, etika dan peradaban Jepun. Seterusnya. Alright. Sejarah ada beberapa sebenarnya etika dan peradaban Jepun ini banyak dipengaruhi oleh agama. Dan ini adalah tiga agama dan satu daripada yang macam pengaruh barat. Tiga agama ini adalah agama Shinto. Agama Shinto adalah agama yang paling tua di Jepun, iaitu sudah berada di Jepun pada era Yayoi, iaitu tahun 300 sebelum Masihi lagi sudah berada di Jepun. Agama Shinto ni dia percaya akan kami.
Kami itu adalah satu entiti. Dia bukan spesifik sebagai seperti Tuhan. Tapi dia seperti entiti. Kalau doktor tengok dekat ni kan, dekat macam movie-movie Jepun gitu kan. Kan macam yang Spirit Away gitu. Dia ada satu entiti gitu yang diorang sembah dan diorang tengok. Uh, itu dinamakan sebagai kami. Dan Kami. sebenarnya kami. Kami. Dan kami ni, dia ni boleh jadi apa-apa saja. Dia boleh jadi kami gunung, ada kami laut, even Hmm. kami rambut pun ada. Untuk orang-orang yang botak tu dia boleh ni lah pergi Kami tu kita bukan apa? Bukan kan? Kami. Kami. Dia memang nama dia tulis kat situ kami. Oh, kami Ha. Okay. Lepas tu kami ni dia sebenarnya memberi banyak juga um, impak terhadap etika masyarakat Jepun ni. Seperti diorang ni ada satu benda tau yang diorang takut bila diorang buat tu, kami ni akan marah terhadap diorang. Contohnya, diorang ni pergi buang sampah merata-rata. Dan tempat yang diorang buang sampah tu adalah tempat wujudnya kami. Jadi diorang mengikut kepercayaan pengikut Shinto ni, diorang akan diorang akan terkena musibah lah. Seperti kita kifarah dalam Islam kan. Kita akan kena kifarah. Iaitu kira nasib malang lah berapa hari gitu sampai kita berminta maaf kepada sampai diorang minta maaf kepada kami tersebut. Lepas tu kedua adalah pengaruh agama yang antara agama yang terbesar di dunia, iaitu pengaruh agama Buddha. Agama Buddha ni telah dibawa masuk sejak era Nara lagi oleh masyarakat Cina ke Jepun pada tahun 710 Masihi. Buddha ni, dia agama Buddha ni, dia mempunyai banyak teks-teks sejarah lah. Seperti teks Buddha, iaitu mengikut agama Buddha dan mengikut kefahaman penganut Buddha, memori mengenai kata-kata Buddha telah dikumpulkan dan dinamakan suttas dalam bahasa Pali atau sutras dalam bahasa Sanskrit. Kitab ini ditambah dengan Vinaya Pitaka dan Abhidhamma untuk dijadikan satu koleksi penting dalam agama Buddha. Diorang ni ada satu teks ni yang diorang lebih suka kenali sebagai Buddha Text. Diorang ni akan rujuk Buddha Text ni lah untuk diorang punya macam bagaimana diorang macam kalau kita kan ada hadis dan juga Al-Quran kan sebagai panduan. Jadi diorang gunakan Buddha Text ni sebagai panduan diorang. Tapi Buddha Text ni boleh datang daripada dalam bahasa Pali ataupun dalam bahasa Sanskrit. Jadi seterusnya, pengaruh Confucianisme. Confucianisme ni seperti yang kita tahu adalah pengasasnya Confucius sendiri. Confucianisme ni dia agak interesting sikit daripada agama-agama yang lain. Sebab Confucianisme ni dia tidak mempunyai Tuhan ataupun apa-apa untuk disembah. Dia lebih kepada untuk memperbaiki moral orang-orang yang menganuti dia. Jadi Confucianisme ni, iaitu Confucius sendiri, dia telah buat satu buku yang sekarang ni popular dan masih lagi digunakan dalam kurikulum masyarakat di Hong Kong. Saya ada kawan saya di Hong Kong, dia kena belajar jugalah buku Confucianisme ni yang bertajuk 4 Books and 5 Classic. 4 Books and 5 Classic ni dia terbahagi kepada ada books, ada classic. Dan 4 kitab iaitu 4 books ni nama dia Dazui, Zongyong, Lunyu dan Mengzi. Jadi Lazui, Zongyong dia kitab ni menjadi asas kepada sistem kepercayaan agama ini. Jadi apa-apa diorang akan rujuk. Ya, awak punya peruntukan setiap orang tak boleh lebih 5 minit. Oh, dah lebih Saya macam dah lama. Tak apa. Habiskan yang ni je Lepas tu saya masukkan yang barat tu sikit je. Boleh tak? Okay. Seperti yang kita tahu, dia ada macam 4 books and 5 classics kan. Itu salah satu daripada kitab diorang untuk diorang yang mempengaruhi moral diorang dan digunakan sampai sekarang.
Lepas tu pengaruh barat ni bermula pada era Meiji akhir abad ke-19. Masa ini sebelum World War II lagi, diorang telah dapat pengaruh barat daripada Belanda, UK, US dan juga Rusia. Diorang dapat daripada mereka semua dan sampai sekarang diguna pakai lagi. Contohnya diorang bawa senjata, iaitu senjata api, dan juga selepas Perang Dunia Kedua masih lagi ada um, uh, teknologi yang diorang bawa lah, seperti kenderaan dan juga radio yang diorang gunakan seperti Suzuki dan Mitsubishi itu semua. Dan seterusnya kita akan nampak dua buku yang saya cakap tadi, iaitu Buddha Text dan juga Confucianisme punya ni, Four Books and Five Classic. Itu je daripada saya. Minta maaf ya kerana mengambil masa lebih. Okey. Seterusnya. Baiklah, seterusnya. Seperti yang saudara Khairul bicarakan tadi, etika dan peradaban Jepun banyak dipengaruhi oleh fahaman agama mereka sendiri. Oleh itu, antara pengaruh fahaman agama yang mempengaruhi etika Jepun termasuklah Ojigi. Ojigi merupakan suatu perbuatan tunduk hormat yang diamalkan oleh masyarakat Jepun sejak zaman dahulu lagi. Ianya berasal daripada fahaman Buddhisme Cina dan diperkenalkan di Jepun pada tahun 500 sehingga 800 BC. Pada awalnya, tunduk hormat ini diamalkan untuk menunjukkan status ataupun sebagai pada orang yang berpangkat lebih tinggi. Ianya melambangkan tanda rendah diri dan sebagai tanda bahawa mereka bukanlah ancaman kepada mereka. Seterusnya, ucapan itadakimasu sebelum menjamu makanan atau minuman. Budaya ini juga telah lama wujud di negara Jepun. Ianya juga satu fahaman agama yang dibawa oleh agama Buddha dan ianya sebagai tanda berterima kasih kepada semua kehidupan yang terlibat dalam menyediakan sebuah makanan ataupun minuman. Contohnya, mereka menyebut perkataan ini untuk berterima kasih kepada kehidupan seperti tumbuhan, haiwan, petani, pemburu, tukang masak dan semua yang berkaitan. Ini juga telah menjadi amalan sekular dan sebuah amalan keagamaan dalam masyarakat Jepun sehingga kini. Seterusnya, masyarakat Jepun juga mempunyai suatu kod yang dipanggil kod Bushido. Kod ini merupakan asas kod moral yang diamalkan oleh pahlawan mereka atau lebih dikenali sebagai samurai. Seperti yang kita lihat di slide, ada 8 jenis kod dalam kod Bushido, iaitu yang pertama Gi yang bermaksud integriti, seterusnya Yuki bermaksud keberanian, Jin membawa maksud belas kasihan, Makoto iaitu kejujuran dan keikhlasan, seterusnya Rei yang membawa maksud kesopanan, Meyo menunjukkan tanda hormat dan Chugi yang membawa maksud kesetiaan. Baiklah, seterusnya. Slide seterusnya. Baiklah, seterusnya metodologi 5S. Metodologi 5S ini merupakan antara tumpuan kajian kami dalam kerja khusus kali ini dan ianya diasaskan oleh Sakichi Toyoda pada tahun 1970-an. Beliau merupakan seorang tokoh perindustrian Jepun, iaitu pengasas syarikat pembuatan terbesar Jepun, Toyota. Metodologi ini juga dipopularkan oleh Taichi Ohno, iaitu jurutera syarikat Toyota sendiri. Dan seterusnya, metodologi ini diimplementasikan dalam pelbagai bidang secara meluas sehingga kini. Metodologi ini akan kita bincangkan dalam slide seterusnya. Sekian daripada saya. Okey. Terima kasih Adam. Next. Assalamualaikum Doktor. Baiklah, saya akan membentang tentang struktur sosial masyarakat Jepun pada era keshogunan Tokugawa dan juga zaman moden Jepun. Seperti yang kita boleh lihat di slide, struktur sosial ni dia berbentuk piramid dan mempunyai 7 tingkat. Yang pertama kita boleh lihat ialah Maharaja. Maharaja ni merupakan simbol negara
dan Kesatuan Rakyat. Maharaja ni dia ketua negara Jepun dan adat dalam sistem berperlembagaan negara. Tapi malangnya dia tak berkuasa ketika itu kerana pada era itu Shogun Tokugawa yang menguasai Jepun. Jadi Shogun ini bermaksud Jeneral Ketenteraan. Jadi Shogun ini dia menguasai negara waktu itu. Jadi Maharaja pun tidak boleh buat apa-apa. Dia ibarat waktu kita boleh tengok dalam sejarah negara kita. Sultan kita hanya menjadi seperti boneka dan British ni yang take control over tanah Melayu. Kita seterusnya ialah daimyo. Daimyo ini ialah pembesar lah. Jadi pembesar ni dia diberi wilayah untuk memerintah. Pembesar daimyo dia dibagi kepada 3. Yang pertama ialah Fudai, yang kedua ialah Shimpan dan yang ketiga ialah Tozama. Jadi pembesar-pembesar ni dia tidak membantu Maharaja. Kerana Maharaja ni dia dah menjadi satu boneka. Hanya simbol sahaja. Maharaja ni dia dikawal ketat dekat Kyoto. Dan daimyo ni dia orang akan membantu shogun dalam penguasaan Jepun. Seterusnya ialah samurai. Samurai ni ialah askar yang berpedang. Boleh tengok dia orang berpakaian berpakaian besi dan pedang. Dia orang ni kaki tangan daimyo. Dia orang akan setia membantu pembesar daimyo untuk mengekalkan keamanan negara Jepun. Baiklah, kita bergerak kepada petani. Petani ini golongan yang lebih istimewa berbanding dengan rakyat biasa, sebab petani ni dia boleh sumbang beras dengan negara Jepun dan mereka perlu bayar cukai yang besar. Di samping itu dia orang akan diberi makanan yang secukupnya, tetapi dia orang tidak mempunyai hubungan, tidak boleh menjalinkan hubungan dengan negara luar, sebab ketika ini negara Jepun mengamalkan dasar tutup pintu. Yang kedua terakhir ialah artisan. Artisan ni dia tukang membuat pedang ataupun peralatan yang berguna. Kalau kita menonton cerita western, cerita yang berkaitan dengan medieval, ada istilah disebut sebagai blacksmith. Blacksmith ni dia berkait rapat dengan artisan ni, tukang buat pedang. Dan diorang ni dia beri gaji dan rumah. Akhir sekali ialah pedagang. Pedagang ni kalau dalam istilah Jepun ni ialah chonin. Dia orang dipandang rendah kerana pekerjaan dia dianggap hina dan tak untung. Tapi sebenarnya pedagang ni orang boleh buat banyak wang dan harta. Dan setelah rakyat Jepun ketika ini melihat pedagang ni boleh membuat banyak keuntungan, jadi ekonomi pun membangun selepas itu. Jadi kita bergerak kepada zaman moden, era moden. Era moden dia dibagikan kepada 4 kelas. Kelas pertama ialah kapitalis, kedua ialah kelas pertengahan baru, yang ketiga ialah kelas pertengahan lama, dan yang keempat ialah kelas pekerjaan buruh. Yang pertama ialah kelas kapitalis. Kelas kapitalis ini merupakan masyarakat yang mempunyai syarikat ataupun bisnes sendiri dan boleh menggaji orang lain. Jadi dia orang boleh hire orang lain untuk bekerja under company dia. Okey, kita lihat seterusnya ialah kelas pertengahan baru. Kelas pertengahan baru ini ialah pekerja dan perniagaan yang berskala kecil. Jadi dia orang ni kebanyakan daripada orang mempunyai berpendidikan dan perniagaannya berjurus kepada moden. Manakala untuk kelas pertengahan lama, kelas pertengahan lama ni fokus kepada masyarakat yang pekerjaannya tertumpu kepada
bertumpu kepada profession yang tradisional, yang lama. Jadi kita boleh lihat dekat Jepun ada orang buat cawan, ada orang buat slipper Jepun. Terakhir sekali adalah kelas pekerjaan iaitu buruh. Jadi kelas pekerjaan buruh ni dia orang kerja secara manual dan bergantung pada gaji kontrak. Baiklah, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Mirza. Next. Teruskan. Seterusnya amalan 5S. Tahun ni Ya. Amalan 5S ni amalan yang diamalkan oleh masyarakat Jepun untuk mengekalkan tahap disiplin mereka. Yang pertama kita ada seiri. Seiri itu maksudnya sisih, iaitu dengan menyisihkan atau mengasingkan barang atau dokumen yang tidak diperlukan di tempat kerja untuk disisihkan dan dilupuskan secara sistematik. Proses pengasingan ni membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Barang-barang yang tak diperlukan akan dilupuskan. Seterusnya, seikon. Maksudnya susun. Kita menyusun barang-barang yang diperlukan secara teratur dan sistematik supaya ia mudah diambil dan dikembalikan ke tempat setelah digunakan. Menyusun dan melabeli dilakukan setelah semua barangan yang tidak perlu diasingkan. Susunan barangan ini perlu dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Seterusnya yang ketiga kita ada seiso yang bermaksud sapu. Iaitu dengan membersihkan dan memeriksa tempat kerja secara berkala dan menyeluruh supaya tak ada habuk atau kekotoran di atas lantai, mesin dan peralatan. Sekitaran yang bersih ni diperlukan oleh semua peringkat pekerja untuk merasa selesa dan ceria apabila bekerja. Selain dapat meningkatkan kecekapan kerja, menyapu ni juga boleh mempertingkat tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Seterusnya, yang keempat, seiketsu yang bermaksud seragam. Ianya mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikan bersih dan teratur sepanjang masa. Seragam ni hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti terdahulu tak jadi sia-sia. Yang terakhir, yang kelima kita ada shitsuke yang bermaksud sentiasa aman. Iaitu dengan melatih pekerja mematuhi sistem persekitaran berkualiti secara berterusan supaya ia menjadi amalan dan budaya kerja dalam organisasi. Budaya kerja cemerlang ni dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan. Setiap pekerja ni perlu faham dan patuh serta berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Seterusnya saya serahkan kepada orang. Silakan. Skip it. Ada tayangan video Kalau ikut plan dia ada tayangan video. Doktor. Cubalah. Tak kisah. Lain tak okey tak? Kejap ya doktor. Okey. Saya slow sikit. Okey. Saya pakai Unify. Okey kot. Ini yang ni 5S tu doktor. Dia punya tu awal-awal semua. Daripada 5 benda tu lah. 5S tu yang kita ambil ni, yang kita amal zaman Tun Dr. Mahathir dulu.
Dia dapatlah CP-CP dia. Sikit lah. Minta maaf ya doktor, dia nak play video tu susah sikit sebab line kurang laju. Line saya ke problem? Tak ada kan? Tak. Line kita orang. Okay, baiklah. Terima kasih saudari Auni. Assalamualaikum dan selamat malam kepada doktor dan rakan-rakan saya. Saya Muhammad Alif Biafandi akan membentangkan tentang cadangan dan penambahbaikan terhadap kehidupan masyarakat Malaysia. Ini merangkumi 3 aspek, iaitu aspek kerajaan, masyarakat dan ibu bapa. Next. Aspek pertama ialah aspek kerajaan. Kerajaan boleh menjadikan subjek penghayatan etika. Aspek kerajaan. Kerajaan boleh menjadikan subjek penghayatan etika sebagai subjek wajib dalam pelajaran, sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Dengan menghayati subjek etika ini, kita boleh menerapkan etika yang lama semula, seperti tunduk sedikit semasa lalu di hadapan orang tua. Ianya hampir serupa dengan ojigi dalam budaya Jepun. Kesannya, masyarakat Malaysia dapat perbaiki etika mereka serta menjadi individu yang lebih sopan. Kerajaan juga boleh menambah baik sistem pengangkutan awam seperti komuter dan bas. Contohnya, menggunakan kenderaan yang lebih eco-friendly dan sentiasa menepati masa. Ini dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat Malaysia. Seterusnya, aspek kedua ialah aspek masyarakat. Yang pertama ialah menjadi masyarakat yang lebih berintegriti. Dengan menjadi masyarakat yang lebih berintegriti, kita dapat mengurangkan kadar jenayah di dalam negara kita serta menjadikan generasi muda berasa lebih selamat untuk menggunakan kenderaan awam seperti negara Jepun. Seterusnya adalah menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Ini dapat mewujudkan suasana masyarakat yang lebih harmonis serta meningkatkan kesedaran dalam diri masyarakat. Ini juga adalah contoh di negara Jepun. Seterusnya, aspek ketiga yang merupakan aspek terakhir ialah aspek ibu bapa. Ibu bapa mendidik anak-anak untuk berdikari dari usia muda. Ini dapat memastikan generasi muda dapat menghadapi kesukaran kelak semasa mengharungi cabaran hidup dewasa atau remaja. Selain itu, ibu bapa juga melatih anak-anak untuk menetapi masa dan janji. Ini boleh melahirkan individu yang matang serta dipandang tinggi oleh masyarakat kerana mengamalkan nilai-nilai murni. Akhir sekali, mengajar anak-anak untuk menghormati orang tua. Pengajaran amalan ini dapat memastikan warga muda tidak sombong atau kurang ajar terhadap orang lain. Ia juga serta dapat membuatkan mereka lebih mudah belajar daripada orang yang lebih tua. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Serahkan kepada rakan seterusnya. Silakan. Siapa yang belum lagi? Khadijah Terima kasih saudara Alif. Okey, jadi seterusnya saya akan menyampaikan tentang impak etika orang Jepun kepada masyarakat Malaysia. Okay, yang pertama, etika berdedikasi. Masyarakat Jepun tidak digalakkan pulang awal dari waktu yang ditetapkan. Ini kerana mereka akan dipandang serong oleh masyarakat Jepun kerana ia menunjukkan seorang pekerja yang
kurang diperlukan lah di dalam persekitaran pekerja-pekerja lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu contoh masyarakat Jepun ni untuk jadikan motivasi kita supaya berjaya lah, tak kira di mana kita berada. Impaknya, kita perlu mengelakkan sikap pemalas dalam diri supaya ia tidak mempengaruhi fikiran dan fizikal. Kita sejurus menjatuhkan imej negara. Yang kedua, kesetiaan. Masyarakat Jepun mempunyai sifat kesetiaan yang sangat kuat yang mereka terapkan dalam diri mereka kepada syarikat dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, memang tak nafikanlah gaji yang syarikat luar negara tawarkan lagi berbala yang dalam negara kita. Tapi di manakah kesetiaan kepada raja dan negara yang sering kita ikrarkan di perhimpunan. Jadi implikasinya kita hendaklah sentiasa setia kepada raja dan negara yang banyak berkorban untuk keselesaan rakyat pada masa kini. Yang seterusnya, menepati masa. Masa merupakan satu perkara yang amat dititik beratkan oleh semua rakyat negara Jepun. Rakyat negara Jepun sangat menghargai masa walaupun sesaat. Rakyat Malaysia memang ambil ringan lah tentang masa ni. Sebagai contoh, kalau seseorang tu buat temu janji, individu tersebut mesti lambat pada masa yang mereka dah janjikan. Impaknya, kita perlu contoh masyarakat Jepun dalam menepati masa supaya dapat disiplinkan diri kita, tetapi lakukan dengan sederhana yang tak letakkan tekanan yang tinggi. Seterusnya, berjimat cermat. Masyarakat Jepun telah menjadikan berbelanja secara sederhana dan mementingkan kualiti sebahagian daripada budaya diorang. Contoh macam masyarakat Jepun, diorang akan beli belah pada pukul 7.30 malam sebab waktu tu ada promosi barangan setengah harga. Kebanyakan pusat beli belah lah. Ni macam bertentangan lah dengan rakyat Malaysia. Macam sebagai contoh, pada bulan puasa, rakyat Malaysia akan beli banyak sangat makanan dan tidak habis dimakan. Jadi makanan tu dibuang dan berlakunya pembaziran sebab diorang beli mengikut hawa nafsu. Impaknya rakyat Malaysia perlulah berjimat cermat dan membudayakan kesederhanaan dalam perbelanjaan agar dapat mengurangkan pembaziran serta memajukan negara di persada dunia. Seterusnya, jujur. Negara Jepun merupakan sebuah negara yang mempunyai rekod jenayah ataupun kecurian yang paling rendah dan peratusannya pun sedikitlah. Bercakap tentang kejujuran, rakyat Malaysia memang pandang rendah sikitlah sebab kita boleh tengok statistik tangkapan SPRM pada tahun ni bulan 1 Januari iaitu sebanyak 159 kes. Impaknya kat sini kita perlu terapkan budaya kejujuran dalam semua perkara agar dapat mengurangkan jenayah. Serta ia salah satu cerminan diri kita dan menunjukkan perwatakan seseorang. Secara tidak langsung kita akan meningkatkan imej negara di kalangan negara-negara yang berjaya. Yang terakhir, tunduk hormat. Seperti saudara Adam katakan tadi, OJIGI, masyarakat Jepun sudikan dan diamalkan seni tunduk hormat dari usia muda. Masyarakat Jepun amalkan OJIGI ni banyak situasi seperti memberi salam, mohon maaf, meminta tolong, mengucapkan terima kasih dan lain-lain lagi. Masyarakat Malaysia bukannya tak hormat, cuma diorang kuranglah hormat antara kaum lain. Impaknya kita tak perlu OJIGI tu semua, cuma kita perlu amalkan sikap hormat menghormati sesama rakyat tanpa kira kaum, agama, budaya supaya kita dapat memajukan negara. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Ada nak tanya sikit berkaitan pembentangan. Okey, pembentangan secara keseluruhannya okey. Cuma nak tanya impak ni. Awak punya kajian lebih kepada impak
orang Jepun punya impak ni kepada masyarakat kita, masyarakat Malaysia. Jadi sejauh mana kesan ataupun impak dia tu kepada masyarakat Malaysia? Dalam kajian awak lah, kajian yang tak seberapa kan. Sejauh mana impak dia? Sejauh mana kesannya pada rakyat Malaysia? Bagi saya lah kan, saya mula dulu. Bagi saya, impak dia ni memang boleh memberikan impak yang besar jugalah kepada rakyat Malaysia. Seperti yang dikatakan oleh saudara ni. Dia tak boleh mempak ke memang dah berimpak? Dia sebenarnya kalau kita amalkan benda ni semua boleh memberikan impak yang besar memang. Kalau diamalkan pun memang memberikan impak yang besar kalau kita tengok. Maknanya dia belum beri impak lah baru nak diamal. Ya, sebab ramai masyarakat Malaysia masih lagi belum betul-betul memahami lagi kita orang punya macam yang Jepun punya etika ni, walaupun diorang tengok dekat YouTube, tengok dekat TikTok setiap hari, tapi diorang tidak ambil benda ni sebagai macam satu benda yang diorang perlu terapkan dalam hidup diorang. Jadi kat situ kita orang buat kajian ini untuk kalau boleh lah sedikit sebanyak kita orang bincang lah sama sendiri supaya kita orang boleh sekurang-kurangnya kita orang lah boleh menerapkan budaya Jepun ni yang baik-baik ni semua ke dalam diri kita orang. Yang lain cuba bagi pandangan, ada lagi tak? Daripada pandangan saya pula Doktor. Okay. Macam yang Doktor cakap tadi, mungkin dia tak bagi impak lagi kepada rakyat Malaysia, tapi dengan cara kita menghayati etika dan peradaban masyarakat Jepun ni, dia memang boleh beri impak yang sangat besar kepada rakyat negara kita. Sebab memang kita sendiri pun sedia maklum yang masyarakat Jepun ni memang budaya dia, memang etika dia, adab dia semua memang tinggi. So memang titik kita kena fokuskan terhadap penghayatan lah Doktor bagi saya. So memang kita kena menghayati setiap satu budaya dan etika mereka so that kita boleh amalkan dan kita boleh improvekan kualiti masyarakat di negara Malaysia. Okay. So kalau kita nak menghayati etika Jepun, apa etika utama yang kita perlu ambil first? Etika yang macam mana tu? Apa benda yang kita kena ambil pertama sekali? Pandangan. Saya bagi pandangan lagi. Daripada pandangan saya, macam Jepun ni, dia ada satu sumber yang memang diorang pegang. Macam contohnya tadi kita ada Bushido Code ataupun Code Bushido. So Code Bushido ni memang dah lama, dah berkurang lama daripada zaman dahulu lagi. Dan mereka memang berpegang kepada satu kod ni sampailah zaman sekarang, sampailah negara mereka maju. So bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu berpegang teguh kepada sesuatu benda, suatu ajaran ataupun hukum hakam. Contohnya seperti kita sebagai orang yang beragama Islam, kita hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis supaya kita boleh meningkatkan etika dan meningkatkan lagi taraf masyarakat di negara kita. Itu saja. Okey, saya ingat itu sajalah. Terima kasih semua bagus belaka. Semua bagus. Tahniah. Kita jumpa lagi. Saya nak bagi grup lain pula, ada satu grup lagi. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan makan malam. Okey. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Datang.